Okay, kalau tak buat lagi, cuba buat dulu lah. Yang ni. Okay. Jangan kita gerak. K1 keberangkalian dia Barangkalian dia. K1 K dengan K2 K. Okay, 1K. Kuning 1 kuning Dia nak apa, probability get to yellow card saja. Yalah. Probability dia. Ada dua lah probability dia. Kuning 1 dengan kuning 2 dengan kuning. Alright, cuba cari dia punya ni dulu, probability. Boleh dapat tak probability dia? Dia punya apa, sample space tu sebenarnya besar tu. Banyak tu sebenarnya. Sample space memang banyak. Sudah dia melibatkan box A dengan box B. Boleh dapat dia punya probability dia, dapat 2 yellow cards. Probability untuk dapat 2 yellow cards. Ya. Besar kan punya ni. Yang nak set, kalau nak list down dia punya sample space banyak sangat lah. Saya ingat kita tak payah buat tu kot. Kita cari dapatkan dia punya probability pun cukup lah. Cuba ingat balik multiplication rule. Sekejap, saya tengok ada tak kat mana saya tulis multiplication rule. Multiplication rule. Dalam latihan sebelum ni semua saya cerita pasal multiplication rule. Maknanya cari ni dia. Probability multiple independent events. Ini dia punya formula yang penting dia lah. Kalau dua event, makna darab dia probability untuk kedua-dua individual events tu. So untuk box A katakan, box A apa probability untuk dapat satu yellow card? 1/3. 1/3? Oh, 2/3. 2/3 betul. Macam mana tulis? Kata yellow A, yellow box, yellow A. 2/3. Okey. Probability yellow untuk B 1/4. Okey, so probability 2 yellow cards. Ataupun saya tulis 2 YY lah. YA YB. Macam tu. YA YB. Kena darab ni 2/3. Darab 1/4. Ya, betul. Darab 1/4. 1/6. 1/6 betul. Jawapan ni 1/6. Okey. Soalan ni sebenarnya dia lebih panjang lagi. Dia suruh verify conjecture. Verify conjecture about the formula probability that Faizal get 2 yellow card by listing all the possible outcomes. All possible outcome ni ada berapa banyak semuanya? Ada 12. Ada 12 semuanya. Kalau saya nak list down, saya boleh buat list down. Apa sample space? Sample space apa dia punya simbol dia? Sekejap. Lupa dah. S sama dengan yang pertama rate. Okey, rate A gitu kan. Dapat dengan kita kena namakan ke semua ni lah. Katakanlah ini rate 1, ini yellow 1, yellow 2. Ini pun rate 1, ini rate 2, ini rate 3, ini yellow 1. Yang pertamanya rate 1 tapi daripada A. 1A lah saya bubuh. Dengan rate 1B. Ini satu dia punya satu probability. Next probability is going to be R1A. Banyak R1A dengan R2B. Kemudian R1A dengan R3B. Kemudian R1A dengan yellow 1B. Yellow 1B. Ini satu.
Ini satu set. Kemudian yellow pula. Yellow 1A dengan red 1B. Ulanglah macam ni. Banyaklah kalau nak list down. Nak buat memang baguslah. Tapi banyak aktiviti banyak. Tak apa, saya buat kat sini Tapi Syafi kena faham lah apa benda yang kita buat ni. Yellow 1A dah tulis silap lah. Yellow 1A dengan yellow 1B. Seterusnya yellow 2A pula. Yellow 2A dengan red 2B. Yellow 1A, red 3B. Yellow 1A dengan yellow 1B. 2A, sorry, 2A. 2A. Okey. Jadi dia punya sample space dia ada 12. 4 darab 3, ada 12 semuanya. Dan kita nak yang yellow 2 kali. Bermakna kalau saya ambil highlighter, kita tengok mana satu yang yellow-nya ada 2 kali. Yellow ada 2 kali. Ini satu. Dan ini saja. Ada 2 saja possible outcome. Okey. Bukan possible outcome, maknanya 2 saja intended outcome. Okey. So bermakna N untuk dapat yellow A dengan yellow B ni ada 2 saja outcome dia. Bermakna probability untuk yellow A dengan yellow B sama dengan 2/12, iaitu 1/6. Jadi di sinilah kita dapat verify the conjecture tu. Faham tak? Verify the conjecture about the formula probability. For formula probability tu multiplication rule lah. Faham. Yang kita multiply 2/3 darab 1/4. Dia suruh kita buktikan formula tu betul. Jadi memang betul lah. Tadi daripada pengiraan kita guna multiplication rule mengatakan dia punya probability untuk dapat 2 yellow card 1/6. Kemudian kita verify the conjecture. Dengan listing down all sample space. Kemudian kita tengok pula intended result dia ada 2. Jadi 2/12 jadi 1/6. Jadi di situlah kita verify the conjecture. Okey? Boleh faham tak? Syafi? Baik ke? Boleh faham Boleh ke faham? Alright. Okey, tapi saya rasa soalan macam ni dia tak keluar exam lah. Tapi ini hanya soalan yang dalam buku teks supaya kita faham tentang multiplication rule. Itu sajalah. Okey, kita teruskan. Kita teruskan dengan example 4. Example 4. Box A and box B contains card label with numbers 3, 5, 7, 9 dengan letters X, Y, Z respectively. A card is chosen randomly from box A and box B respectively. Okey, satu. Dia kata satu. One card. A card tu maknanya satu lah. Satu chosen randomly. Okay, calculate the probability of getting a 9 and a letter Z. Dia suruh calculate saja. Senang lah. Okay. Mula sekali kita nak cari NSA. SA maknanya box A. Ada 4. Ada 3, 5, 7, 9 kan. Kemudian NSB. Sample space untuk box B. Ada 3. Sebab ada X, Y, Z. Okay, sekarang kita nak cari P9 daripada A lah. Daripada kotak A. Jadi berapa demi probability dia? 1/4 lah. Okay. Kemudian satu ni dibagikan dengan NSA lah. Okay. NSA tadi. Kemudian probability untuk dapat Z daripada box B. Tentulah bersama dengan 1/3. Okay. So kalau dia nak calculate probability, jadi kita katalah probability getting 9 and Z is equal to 1/4 times 1/3. Sama dengan 1/12. Okay, ini straightforward lah. Okay, boleh faham tak? Okay, kita teruskan. Tak ada soalan Tak ada apa pun nak tanya Tak ada. Okay, tengok yang kedua pula.
A bag contains 8 green marbles and red marble and 1 red marble. Okey, ada 8 green. Gambar rajah sini. 8 green, ada 1 merah. 2 marbles are chosen randomly, one by one, from the bag without replacement. Without replacement tau. Maknanya kita ambil, kita tak letak balik dah. Okay, without replacement. The colours of the marbles are recorded. 2 marble. Represent the above situation using 3 diagram. 3 diagram. 3 diagram mungkin Syafi tak tahu lagi kot. Tak payah saya tunjukkan 3 diagram ni dia menunjukkan kesemua apa orang kata tu? Semua kemungkinan, menunjukkan semua kemungkinan tau. So kita start dari sini. Kata start lah sini. Okay, kita start daripada mula, kita pilih. So kemungkinan kita dapat green. Ada kemungkinan kita dapat red. Semua gulingnya ada 9. Yang green ada 8. Bermakna probability untuk dapatkan green tu 8/9. Kita letak 8/9. Kemudian probability kebarangkalian untuk dapat guli merah ialah 1/9. Okay, boleh faham ni so far? Okay, alright. Dia kata dia akan pilih 2 kali kan. Okay, tak apalah. Katakanlah kali pertama kita pilih green. Kali kedua pula kemungkinan kita dapat green lagi. Tapi apa probability untuk dapat green? Iaitu 7/8. Bukan 8/9 kan. Sebab kita dah ambil satu guli, kita tak letak balik. Jadi guli kalau satu dah hilang, dah ambil, maknanya tinggal ada 8 saja guli. Dan 7 guli hijau. Maknanya 7/8 lah probability dia. Okay. So ini kesudahan dia adalah green dan green. Ada kemungkinan juga kali kedua tu dapat red marble. Dan probability untuk dapat red marble ialah 1/8. Sebab ada 1 red marble, ada 7 green marble. Jadi tinggal 8 saja. Jadi ada 1 probability, 1/8 probability untuk dapat red. Jadi ini kesudahan ni ialah green dan red. Okey. Kita tengok cabang yang bawah ni pula. Kemungkinan boleh dapat green. Apa macam tu lah green. Green G lah. Okey. Apa probability untuk dapat green? Probability dia ialah 8/8. Sebab apa? Apabila kali pertama kita dah ambil red marble, so red dah tak ada. Tinggal green saja. So itu sajalah probability yang ada. Memang 100% mesti dapat green punya. So kesudahan dia adalah red green. Ada tak dia dapat red lagi? Tak ada dah, tak boleh. Sebab red marble dah tak ada. Boleh faham tak tu Syafiq? Faham, sebab dia ada replacement. Dia tak replacement. Dia without replacement. Dia tak letak balik dah guli tu. Once you take it, that's it. Tak letak balik dah. Habis red dah, habis. Alright. Itu menjawab soalan A. Okay, kena faham ni betul-betul tau Syafiq. Sebab nanti latihan kena buat ni. Okay, faham. Alright B pula. Calculate the probability that the second marble is red. The second marble is red. Probability second marble is red is going to be yang mana satu? Is going to be mana? Second marble is red. Okay, second marble is red. Ada satu saja probability-nya. Iaitu kesudahannya satu ni saja. Sebab dia kata second marble. Bukannya first marble tau. Second marble. Kalau yang ni bukanlah, tidak termasuk dalam soalan A tu. Dia nak tengok second marble saja. So, kita katakan untuk soalan nombor 1. Probability second marble is red is equal to 8/9 darab 1/8. 2 tu saja. Itu saja probability dia. So 8/9 darab 1/8. Jadi bersama dengan 1/9. 1/9 lah. Yes, 1/9 betul.
So itu jawapan untuk soalan nombor 1. Okay Syafiq, boleh faham tu? Boleh. Hanya make sure that kita follow the path ya. Mula sekali dapat green, kemudian dapat red. So kita kena daratkan 8/9 dengan 1/8. Macam itu cara dia. Daripada tree diagram. Itu senang guna tree diagram ni. Kita boleh nampak dia punya flow of probability dia secara grafikal. Ada apa nak tanya tentang soalan nombor 1? Tak ada Syafiq Syafiq ada soalan tak Syafiq? Tak ada. Alright. Okay, nombor 2. Both are green marbles. Both green marble maknanya kita antara 3 possibility ni hanya satu saja dapat 2 green marble. Yang lain ni bukan yang ni bukan. So ada satu saja green dengan green tu. Bermakna kita kena darab 2 ni probability ni. 8/9 darab 7/8. So dapatlah jawapan dia. So probability both are green, iaitu 8/9 darab 7/8. Ini maknanya okey 7/8. Maknanya 7/9 lah. Jadi probability dia sangat tinggi untuk dapat green marble. 2 green marble sangat tinggi 7/9. Compare dengan red marble second one. Okey. Okey, boleh faham tak Syafiq? Ya. Tengah buat. Okey. Apa probability green Both are green. Green kali pertama, green kali kedua. Banyak Jadi ini contoh untuk dependent event tau. Dependent event. Sebab event yang pertama ni dia akan menyebabkan event kedua tu berubah dia punya situasi dia. Okay. Kalau independent maksudnya kita replace, kita letak balik guli tu. Tapi dia contoh ini dia kata without replacement. Jadi di second event tu bergantung kepada event yang pertama. Itu dikatakan sebagai dependent events. Okay, kita teruskan. Seterusnya latihan lah Syafiq. Ada berapa banyak latihan soalan? Ada 6 soalan. Okay, try satu persatu dulu. Dia suruh list all the possible outcomes. Vowel and even number. Vowel tu B dengan Y kan? Itu consonant. Oh, tu konsonan. Vowel ni A, E, I, O, U. Oh, tu bukan vokal BY tu consonant. Dia nak vowel dengan even number. So ni vowel A dengan U. Even number 2 sajalah. 2/3. 2/3 jawapan dia? 2/3 tak Bukan. Salah. 1/6. 1/6 tu. Okey. Saya nak tunjukkan cara proper dia untuk jawab ni tau. Cara yang proper, yang friendly kepada examiner lah. Friendly kepada orang yang jawab soalan. Orang yang check soalan lah. Cara dia mula-mula tulis let satu huruf, satu variable. Saya katalah saya gunakan X lah. Let X be the event of getting a vowel and an even number. Okay. Saya assign X. Bermakna X can be, sebab dia suruh kita listing all possible outcomes. So X must be dapat A dengan 2 dan U 2. Boleh bang? Boleh. Bermakna NX ialah 2. Ada 2 possible outcomes kan? A 2 sama ada A dengan 2 ataupun U dengan 2. So NX ada 2. Dan juga NS, sample space berapa? Sample space dia ada 4 darab 3. Sebab kita ada 4 di sini box X, ada 3 di box L. So ada 12. Okey. 12 kemungkinan lain, kemungkinan yang boleh berlaku.
12. Jadi 12. Okey. Ini caralah. Selalunya F ni kita tak payah declare lah. Kita X ni kita declare. X be the event of getting a vowel and an even number. S ni kita dah tahu dah. S tu maksudnya sample space. So, bila kita nak cari probability of event X, must be NX dibahagikan dengan NS. Iaitu 2/12. Ataupun 1/6. Jadi inilah cara jawapan dia. Okey? Okey. Okey, kalau Syafi nak copy jawapan ni, elok copy sekarang. Dah copy aku. Dah copy? Okey, good. Sebab nanti nak jawab soalan begini, kena tulis beginilah, properly. Barulah diterima. Bukan kata kalau tak tulis macam ni tak boleh terima. Bukanlah kata tak boleh dapat markah penuh. Boleh dapat markah penuh. Tapi ini cara yang paling baik lah. Paling baik. Okey, soalan seterusnya, nombor 2 pula. Fair dice. Wah, ini biji dadu ni ada 4 permukaan saja. Bukan macam biasa 6 permukaan. Tapi ada 4 permukaan saja. 4 permukaan. The dice is rolled twice. Bentuk piramid lah ni. Piramid 4 muka. 1, 2, 3, 4. Odd number 2 dengan 4 tu. Itu even number. Even 1 dengan 2. Odd ni 1 dan 3. Salah balik. Odd ganjil. Odd ganjil. Okay. Odd ganjil. Even Jadinya 1/2 lah. 1/2 Calculate the probability of getting 2 odd number. List down dulu. Mungkin saya bubuh let O suka lah X lah juga. Be the event of getting 2 odd number. 2 odd numbers. Okay, boleh listkan dia punya X tu. Apa dia possible outcome dia? 1 1 1 1 1 1 3 1 3. Ada lagi tak? 3 1 3 1 3 3. 3 3. Itu je lah kan. Bermakna NX ada berapa? 4. Okey. NS pula berapa? Sample space. Sample space dia Ada berapa? ada 4. 8. Macam mana dapat 8? Sekejap, sample space ni mana? Kali pertama baling dia boleh dapat 1 2 3 ke 4 1 2 3 4. Kali kedua baling pun mungkin dapat 1 2 3 4. Jadi berapa banyak sample space? 8 lah. Macam mana dia dapat 8? 4 campur 8. 4 campur 4. Dia bukan campur tau. Sample space ni 4 darab 4. 4 dalam 4 darab 4 16. Cuba fikir macam ni tau. Dia baling boleh dapat 1, boleh dapat 2, boleh 3, boleh dapat 4. Galing pagi pertama. Ini katakanlah kali pertama tau. Kali kedua saya bubuh kat sini. Kali kedua pun boleh dapat 1, 2, 3, 4. Bermakna kalau kita list down, ada ini satu kombinasi, ini satu kombinasi lagi. Itu saja dah 8 dah. okey, faham. Faham tak? Ada 16. Kata kita kena darab. 4 darab dengan 4. Ada 16. Bukan 8 tau. Jangan campur saja 4 dengan 4 tu. Tapi darab. So kita kena fikir secara logik lah. Kenapa darab? Kenapa bukan campur? Kenapa darab? Jadi kita kena fikir logik. Sebabnya inilah. Kalau kita nak divide ni sample space, kita buat gambar rajah ni. Tahulah kita, betul 16, bukan 8. So, berapa probability dia? 1/4. Yes. NX bagi dengan NS. Iaitu 4/16. 1/4. Okay, good. Soalan nombor 3 pula. Probability rain on mountain X. Dia tak faham soalan dia. Dia kata according to investigation the probability of rainfall on mountain X in May is 0.45. Maknanya hari ni
Katakanlah kita berada di mountain X lah. Hari ni ada 0.45 probability untuk dia hujan. 0.45 probability untuk hujan, 0.55 probability untuk tidak hujan. Itulah maksud dia. Kemudian disuruh calculate probability that mountain X will have 2 consecutive rainy days in May. Hari ni dan esok. Hari ni dan esok pun dua-duanya pun hujan. So apa probability dia? Itu maksud dia. Kalau sehari saja 0.45. Kalau 2 hari betul-betul probability untuk hujan hari ni 0.45, betul tak Syafiq? Apa probability untuk hujan esok? 0.5 tak 0.45 jugalah. 45 tak? Sama lah. Sebab dia kata in May. Dalam May ni. Dalam May probability 0.45. Maknanya kalau hari ni 0.45, esok pun 0.45, lusa pun 0.45, asalkan dalam May. Okay, daripada 1 Mei sampai 31 Mei. Probability dia 0.45, itu maksud dia. Okay. With that understanding, boleh kira tak artinya? Probability of getting rain 2 consecutive days. Maksudnya 0.45 tambah 0.45. Tambah. Darab. Darab. Ya. X 81 per 400. 0.45 darab 0.45 dapat apa? 81 per 400. Oh. Sekejap 0.45 darab 0.45 ataupun 0.45 kuasa 2 lah, sama lah juga. Gini lah jawapannya. Ataupun tadi kata 81 per 400 kan. Betul lah tu. Okey. Buah-buah perpuluhan tak apa. 0.2025. Multiply ni kena darab tau, bukan campur Kalau campur nanti 0.45 campur 0.45 jadi 0.9. Tinggi pula probability dia. Tak boleh jadi tinggi. Dia rendah. Okey, mungkin saya nak cerita sikit. Kalaulah dia suruh cari probability hari ni hujan, esok tak hujan. Saya tulis macam ni lah, mudah. Rain today. Today rain. Saya tulis today rain, tomorrow no rain. Bagi mudah cerita lah. Today rain, tomorrow no rain. Tomorrow no rain. Berapa probability dia? 0.45 darab dengan berapa tu rasanya? 0.55. 0.55 betul. Jadi berapa? 0.45 darab 0.55. Jadi 2475. 75. Okay. So katakanlah probability today no rain. No rain. No rain. Tomorrow rain. Berapa pula? Today rain 0.55 darab 0.45. Sama jugalah 0.2475. Dan satu lagi probability no rain. No rain for 2 consecutive days. Consecutive days. Apa probability dia? 0.55 darab dengan 0.55. Jadi berapa? 0.55 square terus pun boleh. 0.3025. Okey, ini bukan dalam soalan ni, saja saya nak tunjuk. Okey, sekarang ni dia ada 4 possible outcomes. Ada 4 kemungkinan boleh berlaku. 2 hari pun hujan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hari ni hujan, esok tak hujan. Kemungkinan ketiga, hari ni tak hujan, esok hujan. Kemungkinan keempat,
Dua-dua hari pun tak hujan. Hari ni tak hujan, esok pun tak hujan. Jadi ada 4 saja kemungkinan. So, theoretically speaking, kalau kita campur ke semua nombor ni, 4 nombor ni, dia mesti bersama dengan 1. Kita cuba try test. Betul tak dia jadi 1? Okey, mula sekali 0.2025 tambah 0.2475. Okey, tambah 0.2475 lagi. Sudah tambah 0.3025. Jawapan dia mesti 1. Tekan enter. Mesti dapat 1. Nampak tu? Sebab ada 3 possible dia. Sebab apa? Sebab kita dah cover ke semua kemungkinan yang ada. Ke semua. Mana ada kemungkinan lain dah? Dia hanya hari ni hujan, esok tak hujan. Atau dua-dua hari pun hujan. Ataupun hari ni tak hujan, esok hujan. Ataupun dua-dua hari pun tak hujan. Ada 4 kemungkinan tu saja. Mana ada kemungkinan lain? Maknanya, kalau kita jumlahkan ke semua kemungkinan tu, dia mesti dapat 1-nya. Kalau tak dapat 1, maknanya mesti ada somewhere yang silap buat. Itu maksud dia. Kalau kita silap buat, maka kita tak dapat jawapan 1. Mesti dapat 1-nya. Itu cara nak check lah. Okey tak, Syafiq? Okey ke? Kita teruskan soalan berikutnya, nombor 4. Without replacement. Without replacement. Randomly one by one. Dia dah beritahu dah. Taken out randomly one by one. Bukannya ambil dua-dua sekali. Ini penting ni. One by one tu kena ada. Baru kita faham. Kalau ambil dua-dua sekali, itu lain cerita pula. Dia nak probability. Macam ni dekat. Consonant. Kemudian dapat vowel. Enam per 25. 6 point? Per 25. 6 per 25 Okey, tak apa. Saya sekejap Mula sekali kita nak tengok apa probability untuk dapat konsonan, the first one. Konsonan ada berapa banyak? Konsonan ada 1, 2, 3. 3. Jadi 3 per 5 lah. 3 per 5. Darab. Okey, sekarang satu konsonan dah habis dah. Tinggal 4 saja huruf. Sebab dia kata without replacement kan. So, berapa dapat vowel pula? Okey, vowel ada 2. Maka 2 per 4 lah. Okey, ataupun 1 per 2. Okey, kita tulis 1 per 2 lah. Kita kecilkan dia. 1, ini 2. So, darabkan 2 tu. Dia jadi, jawapan dia 3 per 10. Itu jawapan dia. Kenapa jadi 1 per 2 Kenapa jadi 2 per 4? 2 per 4 dengan 1 per 2 tu sama lah. Kenapa jadi tinggal 2 per 4? Oh, sebab dia dah ambil 1. Sebab dia dah ambil 1 dah. Bukan 2 per 5 tau. Okey. Kalau 2 per 5 memanglah 6 per 25. Satu dia penting saya sebut tadi. Without replacement. Okey, Ini dependent event ni tau. Dependent events. So kena sensitif. Tengok tu. With replacement atau without replacement. Okay Okey. So 3 per 10 jawapan dia. Okay, ada apa lagi nak tanya sini? Tak ada ke? Alright. Nombor 5 pula. A box contain 12 bulbs where 2 of the bulbs are burnt. Dah tak boleh guna. For sketching a tree diagram, calculate the probability of getting 2 burnt bulbs. Okay. So Syafiq kena lukis tree diagram. Kemudian ambil gambar tu hantar dekat grup. Tree diagram. Tree diagram. Ingat lagi tak tadi kita buat tree diagram tadi? Oh. Ni tree diagram ni ni. Buat Oh, yang ni Okay Cuba tengok diagram lepas lah. Diagram yang tadi tu. Yang tree diagram tu. Okay. Alright. 10
2/12. Betul. Ini betul. 2/12 betul. Ataupun kalau kita mudahkan jadi 5/6 lah. Jadi 1/6. Tapi betul lah juga kalau bubuh 10/12, 2/12 pun. Betul lah juga. Okay. Okay, kali kedua tu bak 2/11 betul. 9/11 pun betul. Good. Burn bak. Okay, kali kedua dapat burn. Okay, 1/11 betul. Kalau burn bak kali kedua, bak yang elok 10/11. Okay, betul juga semuanya tu. Alright, gambar rajah tree diagram dah betul lah. Calculate probability of getting 2 burn bak. Getting 2 burn bak. Kayaknya 10/12 darab 2/12. Berapa? 10/12. 5/6 darab 1/6. Macam mana dapat 5/6 tu? Ambil di Tu sini. kecil. Darabkan dua-dua 5/6 darab 1/6. Dia kata probability getting 2 burn box lah. Yang ini atas ni dapat bak bagus. Dia kata burn box saja. Burn box ni yang pertama burn box, yang kedua burn box. Faham tak? Naiknya 2/12 darab 1/11. Ya. Ataupun 1/6 darab 1/11. Yes, betul. Okay, good. Ya, saya nak semak juga dengan jawapan belakang. Hopefully sama dah dia punya jawapan tu. Betul lah. Betul. Jawapan sebelum ni pun betul juga. 3/10. Betul juga. Jawapan sebelum ni pun sama. Betul juga. Yang ini tadi 1/4 pun betul juga. Soalan pertama tadi 1/6 pun betul juga. Okay, good. Alright, ada soalan yang terakhir. Ni dia. Cuba jawab soalan A dulu ya. Ni nak note dalam nombor, dia nak dalam 4 significant figures kan. Ya. Iainya 9.090. Apa jawapan? 9.090. 9.090. Itu darab 10 negatif 3. Kuasa negatif 3. 10 kosong negatif 3. Oh, macam ni jawapan dia? Saya tak tahu. Macam tu ke? Tak betul jawapan tu. Untuk soalan A ni dia kata untuk male saja Yalah, male mak di sini ya. Yalah. Boleh tunjuk jalan kira tak? Saya nak tengok sekejap kat mana yang silap itu. Tak ada, saya buat kalkulator. Oh, guna kalkulator je. Okey, macam ni. Dia kata dia okey, mula-mula sekali mengikut yang Syafiq faham. Ini independent ke dependent event? Dependent. Dependent. Independent. Independent ke dependent? Dependent yang mana ya? Dependent maksudnya yang event kedua tidak bergantung pada event yang pertama. Independent pula dia yang dependent event yang kedua ni bergantung pada event pertama. Yang independent pula dia tidak ada, tak bergantung apa pun. Event pertama kedua tak ada beza. Dia independent. Dia independent Okay, kita kena tahu betul-betul bila baca soalan ni, ini sebenarnya adalah dependent tau. Dependent event. Walaupun dia tak kata pun tentang without replacement apa benda, tapi kita kena faham situation. Dia kata apa tau? Calculate the probability that both members chosen are from the morning session. Maknanya dia nak yang ni. Bermakna kalau kita pilih dua orang tau. Kita pilih dua orang. Dan
tentunya dua-dua orang ni tak boleh jadi orang yang sama. Mesti orang yang berbeza. Okay, dia mesti dua orang yang berbeza. Dia kata two members. Bermakna probability of getting morning, saya buat macam ni lah, morning bagi senang sikit. Pastinya 124 bagi dengan 124 tambah 96. Berapa tu? 124 bagi 220 lah. Itu untuk yang kali pertama lah. Macam mana ya? Morning 1, saya buat macam ni lah. Probability untuk morning juga, untuk kali kedua buat macam ni lah untuk mudahkan kerja saya. Yang kedua pula, tinggal berapa? Kalau seorang tu dah pilih, dia tinggal 123 lah pula. 123. 124 tambah 96. Jadi 219 lah. Oh, 29. Nah tak? So, untuk jawapan soalan B, both morning is going to be morning it's going to be 124 per 220 darab dengan 123 per 219. Situ jawapan dia. Boleh faham tak ni? Boleh. So jawapan dia 0,3166. So ini dependent event. Yang B pula 82 per 82 campur 96. Okay. Lepas tu 81 per 177. Apa? 177. 177 177. Ni tadi per 178 82 tambah 96. 178 okey. Betul lah tu. 0.2108. 2108. Betul? Okey, betul tu. Good job. Okey. Sebelum ni kita ada belajar tentang dependent dengan independent event. Sorry, sekejap. Kita sekarang ni nak belajar tentang mutually exclusive dengan non-mutually exclusive pula. Apa maksud dia tu? Apa maksud mutually exclusive? Apa maksud non-mutually exclusive? Ada banyak term dalam bahasa Inggeris ni. So, kena faham betul-betul lah. Macam tadilah, dependent dengan independent. Apa maksudnya tu? Kena faham lah. Yang itu kena hafal lah. Term-term tu kena hafal. So, penguasaan bahasa tu penting lah. Tapi since Syafiq buat DLP, dalam kitab soalan pun nanti ada juga dalam bahasa Melayu. So, itu akan memberikan sedikit clue lah. Hopefully, insyaAllah. Okay, mutually exclusive dengan non-mutually exclusive event. Apa maksudnya tu? Okay. So, bagi contoh. Consider rolling a fair dice as an example. Okay, fair dice ni maksudnya biji dadu lah. Biji dadu yang 6 permukaan tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombor tu. Okay. Dia mesti kata fair tau. Fair dice tu maksudnya probability untuk dapat setiap nombor tu sama. Probability untuk dapat nombor 1 sama, 1/6. Probability untuk dapat nombor 2 pun 1/6, ketiga pun 1/6 dan semuanya pun 1/6. Yang tak fairnya, katakan kita buat biji dadu tu sendiri, kita buat ambil pemadam kan, kita kerat dengan pisau. Masa saya kecil saya pernah buat tu. Jadi bentuk dia tak macam cube sangat lah. Dia ada herod sana sini. Kemudian ada certain nombor tu lebih senang dapat. Asyik dapat nombor 1 je. Sebab apa? Sebab nombor 6 tu, nombor sebalik tu permukaan dia besar sikit. So itu bukan fair dice. Fair dice ni kita beli kat kedai lah, yang elok je. Kalau buat sendiri dia unfair. Okay, consider rolling a dice as an example where A is the event of getting an odd number. Odd number maksudnya nombor ganjil. Sekejap. Belah kacau ni. Maknanya A ni kemungkinan 1, 3, 5. B pula is the event of getting an even number. So nombor genap. So B can be 2, 4, 6.
C pula event of getting a prime number. Prime number tahu tak apa dia? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Nombor yang tidak boleh dibahagikan kecuali nombor dia saja. Boleh dibagi dengan nombor 1 atau nombor dia saja. 2 ni boleh bagi dengan 1, boleh bagi dengan 2 saja. 3 pun sama. Boleh dibagikan dengan 1, boleh bagi dengan 3 saja. Nombor lain tak boleh. Nombor 4 tak boleh. Sebab nombor 4 dia boleh dibagi dengan 1, boleh bagi dengan 4, tapi boleh juga dibagi dengan 2. So nombor 4 bukan prime number. Itu maksud dia. Okay, so inilah dia odd number, even number dengan prime number. So the relationship between the three event can be illustrated in the Venn diagram. Biasa tak dengan event diagram set ni? Biasa. Okay. Ini dia punya set semester. Psi. Itu simbol dia. Kemudian A. Event A ni ada 1, 3, 5. Alright. Event B pula apa tu? Even number ada 2, 4, 6. Tapi kita ada special kat tengah-tengah tu event C, iaitu prime number. Tu 2, 3 dan 5. Okey. So itulah dia. Kalau kita tengok prime, kita tengok gambar rajah set diagram, Venn diagram. Okey. Apa yang dikatakan sebagai mutually exclusive? Mutually exclusive events ni iaitu macam A dan B. A dan B ni tidak ada langsung dia kata A dan B ni sebagai mutually exclusive. Sebab bila A kita tengok intersection dengan B ialah set, null set, tidak ada. Mana dia? Highlighter. Okey. A dekat sini, B kat situ, tidak ada intersection. Itu yang dikatakan sebagai mutually exclusive. Okey? Boleh faham tu, Syafiq? Boleh. Alright. So dia punya justification dia, one cannot get an even and odd number at the same time. Mana mungkin kita baling biji dadu, kita dapat dua-dua sekali odd number dengan even number. Mana boleh kan? Dia mesti satu nombor je anyway. Sama ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Mana boleh dapat satu even number dengan odd number at the same time. Dapat dua odd number pun tak boleh. Sebab ni satu nombor saja dapat. Jadi ini ada katakan sebagai mutually exclusive. Dan kemudiannya, A and C are non-mutually exclusive. Okay? A dan C. Tengok. So, A and C sebab apa? Sebab 3 dan 5 belongs to both A and C. So, they are non-mutually exclusive events. Begitu jugalah event B dan C. B and C are non-mutually exclusive event. Sebab dua ni dikongsi bersama. Number 2 is both even and a prime number. Okay, boleh faham tak mutually dengan non-mutually exclusive? Boleh ke faham? Alright, good. Okay, example. Alright. A worker in a factory is chosen at random. Given A is a worker with wages less than 2,500. B is a worker that needs to pay income tax. C is a worker who goes to work by car. Work by car pula tu. Okay. Determine whether the following pairs of event are mutually exclusive event or non-mutually exclusive event. A dan B. A and B. Boleh tak dia mutually exclusive ke tidak? Okay. Nak faham tu kena tengok ni lah. Undang-Undang Negara Malaysia. A person with an annual income more than 34,000 after deduction of EPF will need to register an income tax file. Okay, bermakna siapa yang lebih daripada 34,000 dia kena bayar tax. Siapa yang kurang 34,000 tak bayar tax. Jadi kita tengoklah 2,500 ni kena bayar ke tak? Ya, 2,500 sebulan, 2,500. 2,500 itu 25,000 silap. 1,500 darab dengan 12, berapa gaji dia? Allah, silap ni. Darab 12. Gaji dia 30,000 saja.
So A dan orang yang B ni tak bayar income tax. Okay. Yang A ni do not pay income tax. Itu maksud dia. So A dan B ni mutually atau not mutually? A dan B ini dikatakan sebagai not mutually exclusive. Mutually exclusive. Salah tu. Allah. Mutually exclusive event. Boleh faham tak kenapa dia mutually exclusive tu? Sebab dia tak boleh bayar. Sebab A ni memang tak bayar income tax, B pula kena bayar income tax. Jadi tidak ada, kalau saya bubuh Venn diagram, A berada kat sini, B berada kat situ. Dia tak ada, tidak ada intersection kat situ. Faham tak? Oh, okey, faham. B ni pay income tax, A tak bayar income tax. So dia mutually exclusive. Okay, soalan B, A and C. A ni orang tak bayar income tax. B ni worker yang pakai kereta, pergi kerja pakai kereta. Mutually exclusive or not? No. No. Non-mutually exclusive event. Okay. Non-mutually. Sebab apa? Sebab orang gaji 2,500 pun kadang-kadang pergi kerja pakai kereta juga. Kalau saya bubuh Venn diagram, A kat sini, C kat situ. Maknanya ada lah orang yang pergi naik kereta. Kalau orang yang tak ada duit sangat tu memang tak boleh kereta. Ataupun dia naik bas ke. Ada kereta tapi tak mau naik kereta. Naik bas sebab nak jimat duit petrol. Contohnya lah. Okay. So adalah kawasan yang intersection tu. Okay, boleh faham tu? Boleh ke? B and C. B and C ni pula orang yang bayar income tax dan pergi naik kereta juga. Ini pun non-mutually. Non-mutually exclusive. Okay. Dia sama juga dengan A and C lah. Saya ganti dengan B je kat sini. Maknanya ada lah juga orang yang naik kereta. Ada juga lah orang yang tak naik kereta. Gitulah. Ataupun dia naik basikal ke, dia nak jimat duit walaupun gaji banyak, naik bas ke, naik MRT ke, macam tu lah lebih kurang. Okay, ada apa nak tanya? Tak ada, aku faham. Faham ya? Okay, kita tengok latihan. Hopefully Syafiq boleh faham lah. Ada 3 soalan saja, tak banyak. Okay. A fair dice is rolled, a list of event is given as follows. P is the event getting number that is greater than 4. Q is the event getting an even number. R is the event of getting a perfect square. Wow. So tengok P dan Q. Tengok soalan A dulu. P dan Q. Mutually or non-mutually exclusive? A fair dice is rolled, a list of event is given. Greater than 4, yang 5 dengan 6. 5 dan 6. Yeah. Q. Even number. Even number 2, 4, 6. Yeah. R. Perfect square 2. Perfect square 4. Rasanya satu perfect square juga. Satu square jadi satu kan? 1 dengan 4 je lah. Satu dengan 4 je. Buat biji dadu kan. 9 mana ada. Alright, P dan Q. Mutually exclusive, non-mutually exclusive? Non. Sebab nombor 6 tu tindan kita kata P Q, kita akan dapat 6. Adalah, maknanya bukan null set. So kita kata ini adalah non mutually exclusive. Okay, faham Faham ke? Kita tengok P dan R pula. P dan R
Mutually. Mutually eksklusif. Betul ke? Tak. Saya assessing. Sekejap P dan R P dan R. Ya. Dah dia mutually eksklusif sebab dia asing-asing. Dia tak ada P intersection dengan R is null set. Tak ada langsung Ini 1456 maknanya dia mutually exclusive event. Good. Q and R non. Q and R is not. Yes. But Q dengan R ni ada 4. 4 kat sini. So, non mutually. Okay, tengok soalan nombor 2. Q dan L. An egg is chosen at random from a farm. Okay, is the event of selecting a cracked egg. Okay, faham. Maknanya K and L ni none. Ya, betul. Non mutually. Non mutually sebab tak tahu yang egg ni ada dua kan. Yep. Boleh jadi juga grade A ni dia crack kan. C pun boleh crack, A pun boleh crack. Tak kisah ni grade apa. Kecuali kalau dia grade yang metalnya mana kalau apa ayam tertelur dia punya kulit dia besi itu tak boleh crack K and M pun none juga. Non mutually betul. Okey, yang ni C pula. Mutually Exclusive, yes. Exclusive. Okay, good. Soalan yang terakhir. Alright, tourist selected randomly at KL International Airport. R is the event of sudden tourists from an European, Asian, Commonwealth country, Commonwealth. Yang R and S ni apa mutual? Mutually, yes. Mutually exclusive. Okay. R and T non-mutually. Non-mutual. Okay. S and T pun non-mutually juga. Non-mutual. Okay, betul lah. Exclusive. Okay lah. Alright, jadi itu dia punya praktis. So sekarang pun dah tinggal 2 minit saja dah. So kita jumpa kat lain kali lah. Okay, hopefully Sabtu ni lah. Hopefully TKC punya tu dapat join kita kali ni lah. Kalau lepas saya ingatkan apa perempuan tu sibuk aja. Kalau tak saya tahu saya masuk. Saya minta maaf. Tak apa. Saya pun kat kampung pun sebanyak apa tolong nenek. Okay lah itu sajalah tak ada homework apa-apa kali ni. Tak ada homework. Okey. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.